Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa mustafahu min khirati khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa hayyukum jami'an bi tahiyatil Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mengikuti program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen, dan tekan butang loceng untuk terus dapatkan video-video terbaru dari kami. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan atau membincangkan sebanyak sedikit tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Secara umumnya kita boleh rumuskan bahawa perkara-perkara yang membatalkan puasa boleh terbahagi kepada dua jenis ataupun dua bahagian. Yang pertama, jenis perkara yang keluar daripada badan, dan yang kedua, perkara yang masuk ke dalam badan. Jadi kalau perkara yang keluar daripada badan, kita bagi secara contoh umum, itu seperti keluarnya air mani, keluarnya haid dan sebagainya. Kalau perkara yang masuk ke dalam badan, kita rumuskan dengan perkara contoh macam makan dan minum. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Sebahagian pada ayat itu saya bacakan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka sekarang bergaullah kamu dengannya, dengan mereka, maksud dengan isteri-isteri kamu, dan ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi kamu, dan makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar, iaitu boleh nak membezakan waktu siang dan malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga ke waktu malam. Jadi dekat sini kita tengok dalam ayat Al-Quran tadi, Allah Ta'ala rumuskan secara ringkas penerangan tentang perkara yang boleh nak membatalkan puasa, iaitu yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-jima', bersetubuh, kemudian makan dan minum. Selebihnya ada disebutkan dalam hadis yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi kalau kita nak ringkaskan perkara yang boleh nak membatalkan puasa, 6 ataupun 7 perkara lah. Kenapa jadi 6 ataupun 7? Saya ceritakan. Yang pertama kita sebut tadi al-jima', yang jelas, iaitu bersetubuh. Yang kedua al-istimna', iaitu keluarnya air mani. Yang ketiga al-aklu wa syarb, makan dan minum. Yang keempat maka nabi ma'na al-aklu wa syarb, apa yang dengan maksud makan dan minum. Maksudnya perkara yang seakan-akan makan dan minum, seperti kita masuk IV drip dan sebagainya. Yang kelima, ikhraj ad-dam bil hijamah wa nahwiha. Dekat nombor 5 ni kata keluarkan darah dengan berbekam ataupun yang sepertinya. Kita kata yang bab berbekam ni sebab kita kata ada khilaf. Pendapat jumhur kata tak batal, tapi pendapat mazhab Hambali kata batal. Kita akan bacakan juga hadis nanti. Kemudian yang keenam, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Dan yang ketujuh, keluarnya darah haid ataupun nifas daripada perempuan. Okey. Kita pergi pada yang pertama dahulu, iaitu al-jima'. Iaitu bersetubuh lah, bersetubuh. Perkara yang jelas yang kita bacakan dari Al-Quran tadi itu. Maka sekiranya ada mana-mana pasangan yang suami isteri yang melakukan persetubuhan pada siang waktu Ramadan, satu sahaja ataupun jenis ini sahaja yang mewajibkan kafarah, yang mewajibkan kafarah ke atas pasangan itu. Ianya disebut dalam hadis yang panjang, yang famous, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana seorang lelaki telah jumpa dengan Rasulullah. Dia kata halaktu. Dalam hadis ni lelaki itu disebut kata aku telah binasa. Rasulullah tanya balik, kenapa? Dia cerita dia telah bersetubuh pada waktu siang Ramadan. Jadi apa yang perlu ke atasnya, Rasulullah tanya kalau dia boleh nak bebaskan hamba ataupun tidak. Dia kata tak boleh. Dia kata boleh tak nak puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh. Dia kata boleh tak nak bagi makan 60 orang? Tak boleh. Jadi pengakhiran hadis tadi Rasulullah bawakan kepadanya tamar dan suruh dia bersedekah kepada orang yang paling fakir. Kemudian dia kata tak ada lagi keluarga yang lebih miskin daripada keluarga dia, maka Rasulullah pun izinkan untuk dia nak bagi kepada keluarga dia.
Jadi dalam kes ini, dalam hadis tadi itu Rasulullah sebutkan pecahan kafarah, maksudnya tentang hukum kafarah. Yang pertama adalah nak membebaskan hamba. Kalau tak boleh, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut, dan sekiranya tidak mampu, maka dia kena bagi makan 60 orang miskin. Okey. Terus kita masuk kepada perkara yang membatalkan puasa yang kedua, iaitu al-istimna, iaitu keluar air mani. Maka keluar air mani maksudnya walaupun bukan dengan cara bersetubuh, kalaulah keluar air mani maka perkara itu membatalkan puasa. Kerana apa? Kita sebutkan dalam hadis yang satu lagi, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebahagian daripada hadis itu menceritakan tentang perihal seorang yang berpuasa. Dia kata yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya kerana aku. Jadi bila seseorang itu dia keluar air mani, seolah kata dia tidak meninggalkan syahwat dia, dan perkara itu boleh nak membatalkan puasa. Maka barang siapa yang keluar air mani pada siang waktu Ramadan, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia perlu qada semula puasa dia. Adapun kalau keluarnya air mazi, itu bukan mani, maksudnya air mazi itu, maka dia tidak membatalkan puasa. Itu secara mutlak, secara umumnya kita pendapat yang rajih kata dia tidak membatalkan. Air mani membatalkan, air madhi tidak membatalkan puasa. Yang ketiga daripada perkara yang membatalkan puasa, kita sebut tadi adalah makan dan minum. Makan dan minum kita ambil daripada ayat surah Al-Baqarah yang awal kita bacakan tadi. Maka jelas bahawa perkara seperti makan dan minum boleh nak membatalkan puasa. Makan dan minum ini maksudnya bukan sekadar makan dan minum yang jelas, kita kata makan minum yang tak jelas, maksudnya yang boleh nak membawa makanan kepada perut kita pun boleh nak membatalkan puasa. Di antaranya adalah seperti kalau masuk makanan ataupun minuman melalui hidung contohnya. Jadi maksudnya tak semestinya masuk ikut mulut. Sebab bila kita kata makan, mafhum yang umumnya kita faham masuk ikut mulut. Jadi kalau masuk ikut hidung yang boleh membawa kepada perut pun boleh nak membatalkan puasa juga. Yang keempat, kita sebutkan daripada perkara yang membatalkan puasa, maka nabi ma'nal akl wasyarb, maksudnya yang bawa makna makan dan minum, maksudnya yang seperti makan dan minum, yang boleh nak memberi tenaga kepada badan kita. Dia boleh pecah kepada dua perkara. Yang pertama, kalau orang tu masuk darah ke dalam badan dia, masuk darah ke dalam badan dia, sebab perjalanan darah dalam badan itu adalah fungsi utama bila kita makan dan minum. Jadi bila seorang tu masuk darah kepada badan dia, maka benda tu boleh nak membatalkan puasa. Yang kedua kita sebut adalah seperti yang kita sebut mula tadi, yang cucuk IV intravenous punya cucuk, yang IV drip, yang air yang kat hospital yang masuk pada badan kita tu. Kita tengok kalau orang dekat hospital, kalau dia tak boleh nak makan dan minum, dia akan letak IV drip untuk nak gantikan makan minum dia untuk dapat tenaga. Maka oleh kerana perkara itu boleh nak membawa kepada tenaga atau membawa makanan ataupun fungsi makanan kepada badan kita, maka dia pun boleh nak membatalkan puasa juga. Yang kelima, keluarnya darah dengan berbekam. Kalau kita sebut tadi pendapat jumhur, mereka berpendapat bahawa, maksudnya pendapat jumhur ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dia boleh membawa lemah kepada badan kita, maka dia jadi hukum dia makruh. Mengikut mazhab Hanbali, dia kata berbekam itu boleh nak membatalkan puasa kerana mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, iaitu hadis yang berbunyi sabdaan Rasulullah SAW, aftara al-hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang dibuat bekam padanya. Jadi tukang bekam tu pun batal puasa dia, dan orang yang dibuat bekam pun batal puasa. Hadis ini kenapa boleh orang yang bekam tu buat puasa, boleh batal puasanya? Sebab orang yang buat bekam tadi pada zaman dulu, mereka nak keluarkan darah tu ada yang sedut dengan mulut, maka boleh nak jatuh sampai ke halqum, boleh masuk ke dalam perut juga, maka dihukumkan dengan boleh nak membatalkan puasa. Adapun al-mahjum, orang yang dibekam, maka dia boleh nak batal puasa dia sebab dia melemahkan badan. Adapun mereka yang berpendapat bahawa ia tidak membatalkan puasa, ia adalah pendapat jumhur yang boleh nak ikut juga. Jadi kita kata orang yang boleh nak, cuma hukum dia jadi makruh lah sebab badan dia akan jadi lemah. Yang keenam, at-taqayyu amdan, iaitu muntah dengan sengaja. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qay falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
hadis nombor 720. Jadi dalam hadis ni terjemahan maksudnya sabdaan Nabi SAW, barang siapa yang mengatasinya muntah, maksudnya siapa yang tak boleh nak kontrol muntah dia, maka tidaklah ke atasnya qada, puasanya masih sah lagi kalau dia muntah dengan bukan sengaja. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, maksudnya dia buat-buat nak muntah, maka dia kena qada semula, maka batal puasa dia. Macam mana boleh seseorang itu sengaja muntah? Ada beberapa kaedah yang jelas yang kita tahu. Antaranya adalah kalau seorang tu masukkan sesuatu kat mulut dia, kat tekak dia ni, kadang dia boleh nak buat jadi muntah, jadi perasaan macam nak muntah. Selain daripada tu, kalau dia sengaja pergi bau-bauan yang boleh nak buat dia jadi muntah, ataupun dia pergi tengok benda yang boleh nak buat jadi muntah, tengok benda yang menjijikkan dan sebagainya, yang menyebabkan dia jadi muntah, maka itu seolah kata dia sengaja nak bagi muntah. Kalau benda yang mengatasi dirinya, maksudnya kalau muntah tu dia tak boleh nak kontrol, keluar dengan tak sengaja, bukan dengan pilihan dia, maka perkara itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja, maka dia batal puasa dia. Dan yang membatalkan puasa yang terakhir dan yang ketujuh, iaitu adalah keluarnya darah haid dan juga nifas bagi perempuan. Haid nifas ni tak ada untuk lelaki. Jadi untuk bab haid dan nifas, katalah kalau dia berpuasa pada hari itu, kemudian walaupun sejenak, sebentar sebelum lagi nak azan maghrib, tiba-tiba dah keluar darah haid, maka puasa dia terbatal juga. Adapun kalau dia terasa macam nak keluar darah haid, tapi darahnya keluar lepas pada dah terbenam matahari, lepas pada waktu maghrib, maka puasa dia pada hari itu masih sah lagi. Jadi ini antara perkara yang dia perlu berjaga-jaga. Jadi insya-Allah kita ulang sikit 7 perkara yang boleh nak batalkan puasa tadi itu secara ringkas supaya kita tak lupa. Yang pertama adalah al-jima', iaitu bersetubuh, dan ia saja yang mewajibkan kafarah. Yang kedua al-istimna', iaitu keluar air mani, tak kira dengan apa cara sekalipun. Kalau dia keluar dengan sengaja, maka terbatal puasa dia. Yang ketiga al-akl wa syarb, makan dan minum. Yang keempat, makanan bima'na al-akl wa syarb, apa yang membawa kepada makan dan minum, maksudnya membawa kepada fungsi dan faedah makan dan minum, seperti IV drip tadi. Yang kelima, ikhraj ad-dam bil hijamah, keluar darah dengan berbekam. Jadi kita kata yang keluar darah berbekam tadi ada khilaf. Kalau orang tanya macam mana pula kalau orang yang memang berdarah, maksudnya dia ada luka kat perut dia dan sebagainya, maksudnya sampai keluar darah, adakah perkara itu juga membatalkan puasa? Kata itu tidak membatalkan puasa kerana keluar darah itu bukan dengan pilihan dia, maksudnya itu adalah kecederaan yang ditimpa ke atas badan dia. Adapun kalau dia sampai kena masukkan darah kepada badan dia semula, maka itu batal puasa dia lah. Cuma kita kata kalau dia luka dan sebagainya, maka itu tak dikira untuk nak batalkan puasa lagi, sebab perkara itu bukan berlaku dengan sengaja. Yang keenam al-qai'u amdan, yang muntah dengan sengaja. Dan yang ketujuh dan terakhir adalah keluarnya darah haid dan nifas daripada seorang perempuan. Okey. Jadi insya-Allah mungkin sampai itu saja dulu peringatan kita untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.